Hai guys, Assalamualaikum. Sorry doh, aku lama gila doh, lama sangat. Welcome back my channel. Okay, so sorry doh, lama gila aku menyepi dekat dalam aku punya ke apa ni? Dekat YouTube. Lama gila aku menyepi dekat dalam YouTube. So yes, kali ni aku nak menceritakan korang dengan kisah-kisah seram aku. Ada beberapa koleksi yang aku tanpa membuang masa, aku try untuk make it short. Kisah seram aku. Nanti apa-apa korang komen. Jangan lupa komen je. Kalau nak subscribe pun subscribe lah. So subscribe and then tekan bell notification untuk tahu aku punya video apa lagi ada, apa lagi video aku akan keluar. So aku tak sure lagi. So this is lah macam untuk tahun 2020 ni, ini video aku yang terbaru. InsyaAllah kami soon akan keluar lah. Aku tak tahu lagi video apa. So ini ada pengalaman misteri aku, kisah seram aku. So stay tune. Okay. Apa khabar pendengar? Hari ini kisah seram jam 12 akan bermula sebentar saja lagi. Okey, ini adalah kisah seram aku yang pertama. Waktu tu berada di Kuala Pilah, Negeri Sembilan, berada di Seri Menanti. Siapa yang pernah pergi ke Seri Menanti, pergi ke Istana Lama, so mereka tahulah harus naik apa untuk, orang kata naik kereta lah. Tapi jalan dia bagaimana, keadaan suasana dia semua, so mesti ada yang dah tahu. Ada satu bukit nak menghala ke Seri Menanti. Bukit itu dikatakan berhantu. Mak ayahku waktu tu baru saja berkahwin, dan dia dapat aku. Waktu tu dia kerja di Senawang, so dia kena pergi masuk kerja akan awal lah, dalam pukul 4, pukul 5 macam tu. So mereka menaiki motosikal capuk lah, motosikal lama. And then mereka melalui kawasan-kawasan bukit. Ada satu bukit nak menghala. And then kalau guna kereta tak naik sangat, macam tak boleh nak pick up terus. So dekat kawasan itulah. So bila kawasan tu mak ayah aku lalu, dia terus turun motosikal menghala ke bawah, dan mak aku nampak ada seorang lelaki, kelibat seorang lelaki memakai jubah warna putih berkopiah. Mak aku tegur kat ayahku. Dia kata, "Bang, pakcik tu nak pergi mana? Pakcik, sini ada masjid ke? Ada surau ke?" Ayah aku cakap, Jangan tegur. Tak ada pun masjid dekat kawasan situ. Memang tak ada masjid. Tak ada pun. Tak ada. Kawasan situ tak ada perumahan langsung. Kat bawah-bawah tu baru ada kawasan perumahan. Itu pun jauh lagi. Mana ada orang nak pergi masjid pukul 4, 3 pagi macam tu? Betul. Make sense tak? So ayah aku cakap, jangan ditegur benda-benda macam tu. Dan mak aku pun okay. Itu kisah pertama aku nampak. Tetapi mak aku bila toleh balik, bila dia cakap dengan ayah aku, dia toleh balik, pakcik tu hilang. Yes, pakcik tu hilang. Ini bukan rekaan. Memang pakcik tu terus hilang daripada pandangan mak ayah aku. Ayah aku pun perasan. Dia pandang cermin belakang, cermin sisi motor, and then hilang macam tu. Mak aku tambah lagi pelik. Tapi mak aku tahulah
benda tu bukannya orang, something else yang korang takkan nampak. Kisah yang kedua, berlaku di Semenanti juga. Aku pernah ditegur. Waktu tu raya kedua. Aku ingat lagi raya kedua dalam 4 tahun lepas. Sepatutnya adik aku yang kena ambil baju dekat dalam kereta. Kereta kita orang ada kat kawasan lapang tapi berimbun dengan pokok-pokok buah, macam pokok buah manggis, pokok buah langsat, ini pokok. And then sepatutnya adik aku keluar, and then dia berlari masuk ke dalam rumah tiba-tiba. And then dia suruh aku ambilkan baju. Bapa aku yang suruh. Dia suruh aku, kau pergilah, aku sakit kaki. Aku pun pergi. Waktu tu pukul 4 petang. Betul, pukul 4 petang. Adik aku masuk, lepas tu dia bagi aku kunci, aku pun pergi. Aku tekan alarm kereta tu. Aku unlock kereta, aku ambilkan baju semua. Ada orang tegur macam, Woi macam tu. Aku toleh kat belakang, so aku buat tak tahu je, sebab tak ada orang kan. And then tak lama tu lagi sekali dia punya suara lebih dalam. Dia sebut, Woi macam tu. Kau tak naik seram? Aku dah naik seram dah. Memang aku aku tutup pintu, aku lock, aku terus belah. Aku waktu tu menangis. Tapi tak adalah nangis beria, dalam hati je lah. Sumpah seram. Aku tak tahu nak cakap macam ni. And then ada tahun lepas, aku pergi dengan nenek aku pergi kutip buah. Waktu tu ada buah langsat, baru nak berbuah. Ambil buah langsat. Tengah aku kutip buah langsat tu, nenek aku tengah jolok buah langsat tu. Ada orang shoot aku guna buah langsat dekat atas pokok. Nenek aku tahu. Nenek aku cakap macam ni, jangan kacau anak cucu aku, dia nak ambil buah je, tak kacau kau. Dia kata macam tu. And then dia shoot, benda tu shoot aku guna buah langsat, and then kena dekat tangan aku. And aku pun buat bodoh lagi. Waktu aku dah seram, waktu tu aku dah seram, tapi sebabkan nenek aku ada kan, aku stay lah. Takkan aku nak lari tinggalkan nenek aku. Lepas tu nenek aku cakap sekali, jangan kacau, orang tak kacau kau, jangan kacau orang. And then lepas tu tak ada lagi dah tak ada benda lagi lah. Benda tu kacau. Benda tu tak tahu, hilang kot. And then itu adalah seram lah. Tapi ada satu kisah sebelum dekat Ulu Bendul, macam-macam aku yang duduk area di situ, orang-orang yang duduk area duduk situ pernah cakap, siapa yang driver lori pernah rehat kat situ malam-malam, dia akan jumpa, akan lah, dia ikut rezeki, akan jumpa orang yang berjubah putih tengah usung keranda, ramai-ramai usung keranda. Ikut rezeki Allah alam, akan jumpa. And then aku pernah, ada lagi satu kisah di mana dekat Nilai. Yes, ini kat area Nilai, Batang Benar. Area Batang Benar. Yes, kat situ kampung aku. Nak dijadikan cerita, dekat dalam kawasan tu ada tiga buah rumah. Satu kawasan tu ada 3 buah rumah. Arwah nenek aku rumah yang pertama, mak lang aku rumah kedua, rumah ketiga dekat bahagian atas ada seorang arwah nenek tu, dah lama dah meninggal. Waktu tu rumah kampung aku dah renovate jadi rumah batu. Tapi dekat luar tu, kat kawasan nak masak tu, kawasan nak goreng-goreng tu, ada
macam kawasan berpagar, macam kita boleh nampak. Alah, macam jaring-jaring. So kita boleh nampak kat luar, orang luar boleh nampak kat kita. Tapi selamat lah. Selamat. Okay. Mak ngah aku meniaga. So dia akan goreng macam curry puff, dia akan goreng donat. Waktu pagi-pagi tu pukul 3, pukul 4 dia akan bangun. Okay, dia akan bangun. Dia akan bangun goreng 3, pukul 4. Lepas tu dia terpandang dekat rumah arwah nenek. Dekat bahagian atas tu ada para-para tau. Bukan para, dia orang kata, orang sini, orang di sini panggil pangkin. Ada pangkin. Dekat pangkin tu lah orang nak lepak, minum. Tapi rumah tu dah lama dah terbiar. Okay, rumah tu dah lama terbiar. And then hari tu, hari kejadian, mak ngah aku nampak ada seorang lelaki. Dia duduk dekat pangkin tu. Seram aku dengar benda lah, cerita benda lah ni. Ada dekat pangkin tu, mak ngah aku tengok ada seorang lelaki. Jasad lelaki. Duduk, kaki dia berjuntai. Masa aku dia tengah, okay, orang dia pendek. Okay, orang dia pendek. Bila kau duduk kat satu bangku, kaki kau mesti terangkat, tergantung kan. Okay, macam tu. Dia tengah hayun kaki dia. Tetapi bila mak ngah aku tengok balik, jasad tu tak berkepala. Tak berkepala, okay. Tak ada orang. Bukan tak ada orang, tak ada kepala orang. Memang tak ada kepala. Tengah happy gila duduk dekat pangkin tu. And then istighfar lah mak ngah aku. Mak ngah aku cakap, jangan kacau. Aku bangun pagi ni, aku nak masak, aku nak cari rezeki untuk niaga petang nanti. Lepas tu mak ngah aku pun pergi ambil barang. Okay, mak ngah aku pun takut cuak lah kan. Ada benda lah tu tak expect. Mak ngah aku masuk dalam, ambil barang, keluar balik, benda tu dah tak ada. Itu kisah yang ketiga. Kisah yang keempat, nak jadikan cerita kat kawasan kampung aku tu, kat Nilai juga, ada selekoh. Nak pergi ke kampung aku tu memang ada selekoh. Situlah jalan dia, satu-satunya jalan dekat sana. Okay, satu-satunya jalan kat situ yang nak naik atas. Satu hari, akak saudara aku baru habis kerja pukul 12 malam. Ya, bahagian food and beverages kan. Habis pukul 12 malam. Dia lalu kawasan tu naik kereta lah. Naik kereta. Tapi mak lang aku kira macam arwah nenek aku punya rumah, sebelah tu rumah mak lang aku. Mak lang aku ada anak perempuan dia. Anak perempuan dia naik je, park kereta kat depan tu. Mak ngah aku dah tercekat kat depan pintu tu. Akak saudara aku keluar daripada pintu nak masuk ke dalam. Mak ngah aku tegur, kau masuk rumah, kau tak ajak kawan kau. Tak ajak kawan kau masuk. Kau rasa siapa yang kakak saudara aku bawakan tu? Kau boleh faham tak maksud aku? Yes, Kak Ponti yang duduk belakang seat kereta, yang duduk dekat seat kereta belakang. Yes. And then kak saudara aku cakap, tak ada siapa yang dia bawa, tak ada kawan pun. Faham tak? And then bila mak ngah aku tengok balik, check, yes, memang betul, benda tu bukannya orang. Benda tu Kak Ponti yang tumpang daripada selekoh bawah. Sebab selekoh bawah tu memang keras. Ramai orang nampak terlibat Kak Ponti ni dekat kawasan selekoh tu kat bawah. Memang itu je jalan dia, tak ada jalan lain dah.
And then sepupu aku pun pernah juga kena dekat dalam rumah tu. Kak Ponti tengah tengok dia tidur. Sebab bilik dia attach dengan bilik air. So bilik air dia terbuka. Bila bilik air terbuka, Kak Ponti tu tengok dia tengah berdiri, tengok dia tidur. Itu dah kawasan itu adalah cerita seram yang aku pernah dengar. Aku pernah kena pun, kena tegur, kena shoot dekat kampung Pilah saja. Hati-hati guys. So aku akan cerita lagi untuk episod akan datang, untuk next entry akan datang. So aku akan habis kat sini saja sebab hari pun dah malam. Selamat malam guys. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, komen dan share video aku kalau benda ni interesting. Yes. Selamat malam. Jangan biarkan anda diserbu kisah silam dan mistik. Assalamualaikum. Bye.